Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini cikgu akan bawa satu tajuk yang santai. Kesusahan bukan penghalang kejayaan. Cikgu ulang balik semula. Kesusahan bukan penghalang kejayaan. Ramai orang mengatakan dia susah, dia serba kekurangan, macam mana dia nak berjaya? Tetapi apabila masuk ke alam persekolahan, khususnya sekolah rendah, kemudian pergi ke sekolah menengah sampai ke universiti, setiap orang nak cemerlang, setiap orang nak dapat keputusan yang terbaik, khususnya dalam alam persekolahan. Peringkat yang paling tinggi, khususnya yang paling popular adalah peringkat SPM. Kalau ada 10 mata pelajaran, semua orang nak dapat straight A. Ada orang susah tapi berjaya mendapat. Boleh katakan setiap kali keluar peperiksaan, apabila keputusan SPM diumumkan, setiap negeri ada saja anak-anak yang susah, anak-anak orang miskin, anak petani, anak peneroris getah yang berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Masih terngiang, masih terbayang di wajah kita satu nama bagi generasi yang baru mungkin tidak mengenali. Inilah satu nama yang viral. Masa tu istilah viral belum keluar lagi. Ketika inilah pada tahun 2008, seorang pelajar yang bernama Nek Normadiha binti Nek Muhammad Kamal membuat kejutan apabila mencatat keputusan cemerlang 19A1 dan 1A2 dalam SPM. Kejayaan pelajar dari Sekolah Menengah Agama Arab Mahad Muhammadi Perempuan Kota Baru Kelantan menggemparkan Malaysia. Sebab adik, kita panggil istilahnya kakak Nek Normadiha ni dari keluarga yang susah. Lihat rumahnya yang serba kekurangan, atap zinc yang hampir diterbangkan oleh angin, tidak ada penghawa dingin, mungkin kipas pun tak ada, mengharapkan udara segar yang masuk ke rumah. Tetapi beliau telah membuktikan kesusahan bukan penghalang kejayaan. 19A1, 1A2, semua A. Tengok dalam gambar ni, beliau telah pun menamatkan pengajian di salah sebuah universiti yang terkenal dan mungkin sekarang dah masuk alam pekerjaan. Itu Nek Normadiha, satu nama yang besar. Bukan saja perempuan, lelaki ada yang dapat 10A. Sekarang apabila kerajaan tidak membenarkan pelajar-pelajar mengambil mata pelajaran semaksimalnya mungkin, kerajaan telah menghadkan sebab nak beri peluang kepada anak-anak, nak pelajar-pelajar ada masa belajar, ada masa bermain. Mungkin sekarang sudah 10 pun dah kira banyak, tapi ada orang boleh buat. Kamu bayangkan, ada murid nak dapat 1A pun tak boleh, nak lulus satu mata pelajaran pun tak boleh. Alasan susah. 20 mata pelajaran boleh dapat A. Macam mana dia buat? Orang susah, orang serba kekurangan. Tengok dalam Keratan Akhbar, anak peneroris getah cemerlang di negeri Kedah. Seterusnya kita tengok pula anak seorang pesawah cemerlang dalam UPSR. Sekarang UPSR dah tak ada, dah 2 tahun tak ada, 2020, 2021. Murid sekolah rendah terpaksa pergi ke sekolah menengah PT3 baru nak membuktikan kejayaan mereka, sambung pada peringkat SPM. Sekarang kita tengok pula yang seterusnya. Ini juga anak seorang peneroris getah dapat 10A, depan pintu bersama ayahnya bangga. Okey, ini pula anak seorang pesawah, yang perempuan, yang lelaki, bangga menunjukkan keputusan. Nah, yang ini pula seorang pelajar yang melapor diri ke sekolah berasrama hanya dengan menaiki basikal. Bayangkan, anak-anak sekurang-kurangnya pergi melapor diri menaiki sebuah kereta, ada kereta mewah, pergi ke asrama, dihantar satu keluarga. Tapi anak ini pergi sendiri melapor diri ke asrama, susah menaiki basikal, tapi demi nak mengejar kejayaan sanggup. Okey, seterusnya kita tengok pula di sini pada dalam SPM tahun lepas baru saja berlaku, SPM 2020 masuk dalam MHI TV3. Miskin bukan penghalang, kata Muhammad Fazli. Tengok, miskin bukan penghalang kejayaan. Okey, seterusnya tengok kisah dunia. Pernah melakukan pelbagai kerja sambilan termasuk berniaga nasi, bungkus dan nasi, air mineral di balkoni asrama untuk menampung kejayaan, untuk menampung kehidupan di asrama, di universiti dan sebagainya. Semuanya dari keluarga yang susah. Okey, ini pula satu kisah seorang pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM, melanjutkan pelajaran ke luar negara. Susah, tetapi dia nak kejayaan ni ketika hari convocation
Dia bekerja sambilan sebagai apa? Sebagai pencuci lantai, mop cermin dan sebagainya. Kumpul duit nak bawa mak dengan ayah selama 5 tahun bekerja sambilan, bila cuti semester tak balik ke Malaysia bekerja, akhirnya berjaya membawa mak dengan ayah semasa convocation. Mak dengan ayah dah pasti menangis kerana gembira anak berjaya. Susah. Itu kita nampak kekurangan orang yang lengkap fizikal. Tetapi kita tengok pula orang yang serba kekurangan, orang yang dikatakan cacat, orang kata orang kurang upaya, orang kelainan upaya, semua istilahnya mereka ni kurang. Tapi mereka juga membuktikan kekurangan bukan penghalang untuk mereka berjaya. Lihat, tanpa tangan pasti nak menulis dengan apa? 9A. Ada yang cacat penglihatan boleh dapat 10A, 9A dan sebagainya. Mereka kekurangan. Lihat, rakan-rakan meraihkan kejayaan di atas sebuah kerusi roda, seorang pelajar yang cemerlang, kelainan upaya. Seterusnya dalam gambar ini pula memaparkan seorang pelajar menulis menggunakan kaki, menggunakan laptop menggunakan kaki, tapi boleh menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Bayangkan kamu yang lengkap fizikal daripada hujung rambut sampai hujung kaki, tapi tak nak belajar. Lihat gambar-gambar ini. Ini pula telah membuktikan bukan saja dalam akademik, tetapi ini telah dibuktikan dalam sukan Olimpik. Kita mengharapkan pingat emas dalam sukan Olimpik 2020 yang diadakan baru saja berakhir 2021 sebab ditunda. Kita menantikan, tapi pingat yang terbaik adalah daripada Dato' Azizul Hasni Awang dalam acara lumba basikal. Tetapi dalam Paralimpik baru ni telah membuktikan 3 pingat emas. Dimulakan Boni dalam acara keangkat berat, badannya kecil tapi pecah rekod dunia, membuktikan bahawa orang kurang upaya, orang kelainan upaya, orang cacat dan sebagainya, mereka dah berjaya. Tengok, kekurangan bukan penghalang. Ini salah satu nama pingat emas yang baru ni. Abdul Latif, acara lompat jauh. Ling Ho dalam acara badminton. Boni dalam acara angkat berat. Itu sebahagian yang dapat pingat emas, pingat perak dan sebagainya. Ini sebahagian atlet yang pernah berjaya 2018, 2016. Dan sayang, Ziad, salah seorang pelontar peluru yang terkenal seluruh dunia, tapi kerana masa beza 2 minit memisahkan, tapi dia telah membuktikan bahawa kekurangan bukan penghalang untuk memecah rekod dunia. Hebat tak hebat mereka. Ini pula tengok, baju, kot, bertali leher dan sebagainya, tapi beliau adalah seorang yang kurang. Tetapi kekurangan itu bukan penghalang kepada Encik Syukur Ibrahim, pemilik syarikat District Solution Sdn Bhd. Dah 10 tahun mengusahakan perniagaan pemasangan permaidani dan merupakan seorang pemenang anugerah OKU Cemerlang Kebangsaan dalam bidang keusahawanan. Dalam satu cerita yang cikgu baca memang menyedihkan. Beliau ni seorang pengusaha pemasangan permaidani, telah mendapat satu tender, hampir dah berjaya, tapi ketika beliau nak pergi sign, tapi kekurangan dia hanya nak menekan loceng. Pelayan yang bekerja di situ, penyambut tetamu dan sebagainya, halau. Sebab apa? Kekurangan dia. Tetapi belum lagi beri peluang pada dia. Itu dia kata dia sedih. Masyarakat masih memandang orang yang cacat, orang yang serba kekurangan ni, mereka tak boleh. Tetapi Encik Syukur telah membuktikan, bukan Encik Syukur saja, ramai lagi yang serba kekurangan, tapi telah membuktikan mereka juga boleh berjaya. Apa yang cikgu nak sampaikan di sini, anda berhak hebat. Kejayaan milik setiap insan. Kesimpulannya, jangan jadikan alasan kemiskinan, kekurangan, cacat dan sebagainya untuk kita berjaya. Kalau kita nak berjaya, kita mesti ada usaha. Tolak semua kekurangan yang ada bagi kita dan kita kena buktikan adakah kita nak mewarisi. Jika ayah kita seorang penderita, adakah kita nak jadi penderita? Jika ayah kita seorang petani, adakah kita nak jadi seorang petani? Dah pasti ibu ayah hantar kita ke sekolah nak menjadi kita anak yang cemerlang, menjadi seorang doktor, seorang peguam dan sebagainya, ataupun lebih baik daripada mereka. Jadi fikirkanlah apa yang cikgu sampaikan pada hari ini, renung-renungkanlah. Ingat tajuk yang tadi, kesusahan bukan penghalang kepada kejayaan. Yang menentukan adalah diri kita sendiri. Buang apa yang menghalangkan kita, kita kejar kejayaan, kita kejar impian, insya-Allah akan berjaya dengan izin Allah. Itu saja dari cikgu. Assalamualaikum.